Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ini kita sambung bacaan kita dari surah At-Taubah, bermula dari ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghaidha qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha'. Wallahu alimun hakim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, hidayah, anugerah yang Allah taala bagi kepada kita yang cukup banyak. Yang mana kalau kita nak syukur sebenar-benarnya tak terhitung banyaknya nikmat yang Allah taala bagi kepada kita dan tak padan dengan apa yang selama ni kita duduk buat untuk menjadikan kita ni orang yang bersyukur kepada Allah. Hanya saja mujurnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak minta banyak, melainkan seorang hamba tu kata alhamdulillah dan dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita sambung bacaan kita dari surah At-Taubah. Surah ni dikira surah yang sebagaimana kita dah maklum dalam beberapa siri sebelum ni, memberikan penegasan kepada orang beriman betapa agama mereka bukanlah sesuatu yang murah. Agama mereka adalah sesuatu yang sangat bernilai dan beza antara orang Islam dengan orang kafir ni sangat besar. Jauh bezanya, terutamanya apabila merujuk kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, ketika agama dihina, ketika agama dicela, ketika agama diperkotak-katikkan, ketika agama dipermain-mainkan, okey, wahum bada'ukum awwala marrah. Allah Taala sebut dalam ayat sebelum ni, padahal mereka yang mula-mula tu, kita orang Islam tak pernah hina agama. Kita hanya terangkan agama benar dan agama salah tanpa hina. Okey. Dan kalau mereka rasa terhina adalah kerana kekurangan yang ada dalam agama mereka. Bila kita cerita tentang Tuhan patung berhala berkepala gajah, macam mana asal usul dia, dia rasa terhina bila dengar cerita. Padahal cerita tu daripada dia. Kita nak kata bahawa itu adalah kisah yang tidak benar. Kita bukan hina, kita nak kata itu tidak benar. Menjelaskan kebenaran lain daripada penghinaan. Bila cerita tentang isu patung sembahan mereka yang asal daripada kemaluan Tuhan lelaki dengan kemaluan Tuhan wanita bercantum. Bila kita cerita asal usul, dia rasa terhina.
Padahal itu daripada mereka. Islam tidak pernah menghina agama. Allah Ta'ala larang kita, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu hina yang disembah selain daripada Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Takut nanti mereka hina. Jadi Islam, Allah larang kita menghina agama. Tapi mereka rasa terhina dan mereka menghina agama Islam. Dia hina Allah. Ya? Dia hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang Islam mesti rasa sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul. Dan mesti rasa sensitif dalam soal agama. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, qatiluhum. Perangilah mereka. Perangilah mereka. Yu'adzibhumullahu biaidikum. Nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan perantaraan tangan kamu. Jadi Allah suruh perangi mereka. Nanti Allah Azza wa Jalla akan azab mereka melalui kamu. Wa yukhzihim. Dan Allah akan hinakan mereka. Wa yansurkum. Serta menolong kamu menewaskan mereka. Wa yashfi wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan memuaskan hati orang-orang yang beriman. Kalimah wa yashfi sudura qaumin mu'minin, yashfi ni daripada kalimah syifa, sembuh. Diterjemah sini dengan puas hati. Apa maksud memuaskan hati orang yang beriman, yang sembuh tu macam mana? Dia adalah, maksudnya apa? Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, menyembuhkan hati orang mukminin tu ialah kerana mereka telah dianiaya sebelum ini. Sebelum daripada ni mereka dizalimi, mereka dianiaya, mereka disakiti, mereka dikhianati. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Lalu dengan peperangan ataupun dengan yang Allah Ta'ala perintahkan ini, maka dia melegakan hati dan menyembuhkan luka, kesedihan dalam hati orang-orang yang beriman. Ini antara hikmah bagaimana kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad fi sabilillah. Wa yudhhib ghaidha qulubihim. Kemudian dia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang-orang yang beriman. Kerana orang beriman akan marah apabila orang kafir menghina agama Islam. Apabila orang kafir menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam akan marah. Jadi dengan pembalasan itu Allah Subhanahu wa taala kata wa yudhhib ghaidha qulubihim, akan menghilangkan kemarahan hati mereka. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah menerima taubat siapa orang-orang yang dikehendakinya. Dan ayat ini merujuk kepada apa? Apabila berlaku jihad, akan adalah orang yang kerana ketakutan itu mereka beriman kepada Allah. Seperti yang berlaku dalam peristiwa Fathu Makkah, bila mereka tengok tentera Islam ramai, lalu mereka menyerah diri dan akhirnya masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, apa berlaku? Allah menerima taubat mereka. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah tujuannya juga adalah untuk Allah ni mengampuni dosa-dosa orang yang kafir. Wallahu alimun hakim. Dan juga Allah Azza wa Jalla maha mengetahui lagi maha bijaksana. Begitu juga dalam menghapuskan dosa atau menerima taubat ni, termasuklah juga orang-orang yang sudah pun beriman. Kerana dengan jihad Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada mereka. Allah Taala menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ni beberapa hikmah di sebalik berlakunya perintah
jihad. Tapi kata Allah Ta'ala dalam ayat sebelum ni lah, wahum bada'ukum awwala marrah, mereka mula dulu. Kalau kita tengok sejarah sirah Nabi ni, berlakunya peperangan sebab orang kafir mula dulu. Perang Badar, Nabi SAW pergi nak sekat kafilah dagangnya. Nak sekat kafilah dagang sebagai tuntut bela kerana mereka telah merampas, orang Quraisy ni telah merampas harta orang Islam. Bila rampas, waktu mereka keluarkan orang Islam daripada Mekah, mereka tak boleh bawa apa pun. Sebagaimana Suhaib Ar-Rumi, bila nak pergi berhijrah ditahan. Suhaib, mu ni mari daripada Rum, selai sepinggang, tak ada apa, mari duduk Mekah ni jadi kaya. Jadi kalau nak pergi juga, mu pergilah, tinggallah kekayaanmu kat sini. Jadi Suhaib kata ambil lah. Dia pun hijrah, tinggalkan semua harta dia. Begitulah juga orang-orang Islam meninggalkan harta yang banyak, akhirnya dirampas oleh orang kafir Quraisy. Jadi sebagai tuntut balas, Nabi SAW nak sekat hasil dagangan Quraisy sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi Islam tak pernah mula dulu. Wahum bada'ukum awwala marrah, mereka yang mula dulu. Kemudian bila begitu, kafilah dagang Quraisy pun hantar backup untuk selamatkan kafilah dagang dia. Dan Abu Sufyan pada masa itu pemimpin kafilah, dia sempatlah elak daripada bertembung dengan kaum muslimin. Akhirnya kafilah dagang selamat. Maka bertemu dua tentera ni. Abu Jahal, sebelum daripada tu, Abu Jahal bila dah tahu dah kafilah dagang selamat, tak apa, kita pergi perang. Inilah peluang kita untuk kalahkan Muhammad dan juga pengikut dia. Jadi mereka dengan takabur sombongnya nak perang. Nabi SAW pergi dengan 313 orang. Kelengkapan perang pun tak banyak. Bukan pergi nak perang, begitu nak gempur kafilah-kafilah dagang. Tapi mereka yang mula dulu, akhir sekali mereka datang dengan kelengkapan perang 1000 orang lawan 313 orang. Tak? Akhir sekali Allah menangkan orang Islam. Jadi ini antara hikmah bagaimana Allah Ta'ala kata, Allah Azza wa Jalla dengan perintah qatiluhum, perangi mereka. Pertama apa? Yu'adzibhumullah, Allah azab mereka dengan tangan kamu. Wa yukhzihim, Allah hinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, Allah menangkan kamu ke atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan ubat, rawat, puaskan hati orang-orang yang beriman. Wa yudhhib ghaidha qulubihim, Allah juga akan hilangkan kemarahan daripada hati orang beriman. Dengan sebab tu, wa yatubullah, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau ada orang kata tak perlulah kita duk keras-keras ni, kita cakap lembut-lembut je. Hak lembut pun Nabi dah cakap, hak keras pun Nabi buat. Kita ni kadang-kadang lembut saja, tak reti nak keras, nya pijak kepala remo. Dia keras, dia kata okey. Kita keras, dia kata resis lah, ekstrim lah. Padahal tak ada orang ekstrim lebih daripada orang ni. Orang pengikut hawa nafsu lah paling ekstrim sekali. Tengok golongan LGBT lagu mana. Orang kata apa pun duk gitu pada dia. Langgar undang-undang, langgar norma kebiasaan manusia. Langgar habis. Lepas tu play victim. Dia yang langgar, dia play victim. Dia kata kami tertindas. Tertindas apanya? Kamu yang melanggar. Perlembagaan pun tak iktiraf ke apa semua lah ni. Anak nak suruh iktiraf, boleh peluk kahwin sama jenis. Bala belaka tu bala. Sehingga tu Allah Ta'ala kata, wallahu alimun hakim. Allah dalam memerintahkan, dia lebih tahu. Sebab Allah ni maha mengetahui.
Kalau kamu kata berlemah lembutlah, bijaksanalah, Allah Ta'ala kata dia hakim, Allah maha bijaksana, yang memerintahkan untuk perangi orang-orang musyrik dan kafir ni adalah Tuhan yang maha tahu, lebih tahu daripada kamu. Dia maha bijaksana, lebih bijaksana daripada kamu. Kalau orang yang kata tak perlulah kita berjihad, okay? Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berkehendak dengan jihad ini untuk uji orang beriman. Ini poin juga, ayat khusus. Am hasibtum an tutraku, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang ada itu? Allah biarkan kamu begitu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal belum lagi terbukti kepada Allah sebagaimana yang diketahuinya orang-orang yang berjihad di antara kamu dan yang tidak mengambil walam yattakhidhu min dunillah wala rasulihi walal mu'minina walijah. Dan Allah Ta'ala nak tahu siapa yang mana tidak mengambil teman rapat untuk mencurahkan rahsia kepada mereka selain daripada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Faham tak ayat tu? Allah Ta'ala nak tahu pertama siapa yang betul-betul hati dia nak taat kepada Allah, sehingga bila Allah Ta'ala suruh perintahkan jihad, dia melaksanakannya. Yang kedua, Allah nak tahu juga siapa di kalangan kamu yang tidak menjadikan orang kafir ni sebagai kawan rapat dia. Sebab apa? Kalau dia tidak sanggup berperang dengan orang kafir, bererti dia menjadikan mereka itu teman rapat. Jadi Allah Ta'ala ni nak suruh tengok, mun sekarang ni nak taat kepada Allah ke, nak sayang kepada Allah ke, nak sayang kepada kawan kamu? Kalau tiba-tiba dia ni kata kepada Islam buruk ke apa semua, kita pun tak apalah, dia ni gini. Oh, maknanya dia tu kawan kamu lah, bukan kawan biasa dak. Allah Ta'ala kata walijah ay bitanah wa dakhilah bal hum fi adh-dhahiri wal batin ala an-nushi lillahi wa li rasulihi faktafa bi ahadil qismaini 'anil akhar. Bitanah wa dakhilah makna teman rapat yang senantiasa duk gi mari, berkongsi rahsia. Kita orang Islam dengan orang kafir ni kawan baik pun, jangan sapa dia ni supaya adik-beradik. Maknanya apa? Adik-beradik kita adalah orang Islam. Adik-beradik kita adalah orang Islam. Kita tak terbalik, orang kafir jadi sepadik beradik. Walau dia baik pun, kita tak boleh kata. Kita ada masih ada satu gap barrier antara kita dengan dia. Apa dia? Kita Islam, dia kafir. Itu barrier kita. Sehingga barrier ni kadang-kadang menyebabkan bila kita nak mentaati Allah, tiba-tiba terganggu dengan ada dia. Kadang-kadang kita nak suruh dia apa, kita nak cakap tentang agama, kita kena jaga hati dia. Pelik kan? Pelik Kita nak cakap tentang agama, kita kena jaga hati dia. Tak boleh cakap gitu, nanti apa pula perasaan orang-orang kafir nanti. Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak begitu. Allah Ta'ala kata dengan ayat jihad ni, Allah nak tahu siapa yang betul-betul nak berjihad dan siapa yang tidak menjadikan orang-orang selain Allah dan Rasul dan orang mukmin. Maknanya orang kafir. Orang-orang yang tidak menjadikan orang kafir itu sebagai teman rapat dia, walijah. Okay? Walijah ni teman rapat.
Bahkan orang beriman, sifat dia sebenar-benarnya, zahir dan batinnya adalah untuk Allah dan Rasul, dan dia berpada dengan salah satu daripada dua kelompok ni. Maknanya kita cukup dengan orang beriman. Cukuplah kita dengan orang-orang beriman. Orang kafir baik tapi bukanlah tu menjadi orang teman setia kita. Apa kadang-kadang orang kita lah ni hilang dah barrier ataupun penghala agama ni, dia sudah angkat, dia kata tak apa, tak ada mana, tak ada apa pun, yang penting kita ni sama, satu rumpun, satu bangsa, satu warga negara, kita semua satu Malaysia. Kita tak nafi dari erti kenegaraan, kita boleh duduk, tapi berapa ramai orang yang kenegaraannya melebihi agamanya. Maknanya dia punya sayang kepada saudara senegaranya lebih dia sayang daripada saudara seagamanya. Nah, sayang kepada saudara senegaranya lebih daripada sayang kepada saudara seagamanya. Tak boleh. Sebab tu kita kena tengok orang ni dengan pandangan agama nombor satu. Tak boleh, saya tak boleh ni. Pasal dia orang Islam. Walaupun dia bukan warga negara kita, tapi dia orang Islam. Bila kita tengok orang susah, Rohingya ko, Bangladesh ko, Indonesia ko, apalah mari, Afrika ko, hak mari pak kita ni kan macam-macam. Kalau dia orang Islam, kita sayang kepada dia. Biarlah dia bukan warga negara pun. Dan sepatutnya kita lebih sayang kepada mereka yang Islam ni banding dengan orang yang kafir, walaupun mereka ni warga negara. Maknanya orang ni ada warga negara, tak ada agama. Orang ni ada agama, bukan warga negara. Kalau dia ni datang sebagai pendatang tanpa izin, kita marahlah disebabkan langgar undang-undang tu. Tapi dari sudut sayang sebagai saudara, hak ni lebih sayang lagi. Kalau dia datang, permit ada, apa semua ada, cuma dia datang cari hijau tempat kita, cari rezeki tempat kita, dia ada agama tapi bukan warga negara, dan dia tak melakukan kesalahan undang-undang lah. Kalau salah undang-undang tu kita hukum dari sudut tu lah. Yang kedua ni, orang yang ada warga negara, kawan dengan kita, kemudian dia ni bukan Islam. Kita tak suruh lawan. Kalau dia tak lawan kita, bukanlah untuk kita lawan. Wahum Allah Ta'ala kata, kalau dia ni tak ada masalah dengan kita, buat baik, tak ada masalah. Cuma sebagai adik-beradik, kita kata kasih sayang sebagai saudara, maka saudara seagama lebih kita sayang daripada saudara senegara. Lebih kita sayang daripada saudara sebangsa. Okey, lebih kita sayang daripada saudara satu tempat kerja. Dan begitulah pada hatta kalau kita tengok dia ni cleaner, pak kerja kita. Dia orang Islam, tapi cleaner. Orang ni orang kafir, tapi dia ni rakan sekerja, sepejabat dengan kita. Hal ni kita baiklah, baik sebagai rakan kerja, tapi sebagai cinta kepada Allah, sayang kita kepada orang yang beragama Islam lebih lagi. Patutnya lagu itulah. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija. Allah Ta'ala nak tengok kita ni betul ke tak nak sanggup buat perintah Allah. Yang kedua, tidak menjadikan selain dari Allah dan Rasul dan orang-orang beriman, mereka tak jadikan selain semua ni teman rapat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Tidaklah boleh orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid-masjid Allah.
orang kafir tidak boleh memakmurkan rumah-rumah Allah. Makna jangan bagi dia lah jaganya. Dia tak boleh jaga. Dia nak jaga macam mana? Tak boleh. Muka dia datang pun bukan tengok tu, dia datang tengok seni beno gitu. Syahidina ala anfusihim bil kufr, sedang mereka menjadi saksi akan kekufuran diri mereka sendiri. Okey. Makna yaqulu ta'ala ma yanbaghi lil musyriki, tak patut bagi orang musyrikin mengimarahkan masjid Allah yang dibina di atas nama Allah. Yang dibina di atas nama Allah. Sebab masjid ni dibina untuk dijadikan tempat menyembah Allah. Okay. Syahidina ala anfusihim bil kufr, yang jelas-jelas mengaku mereka ni kekufuran, mereka kufur. Sehingga kalau tanya apa agama kamu, dia dengan bangganya kata dia Kristian. Tanya Yahudi, Yahudi dia kata dia Yahudi. Tanya orang-orang penyembah berhala, dia pun kata penyembah berhala. Maka orang macam ni Allah Ta'ala tak benar dia mengimarahkan masjid-masjid Allah. Ulaika habitat a'maluhum, mereka ini adalah rosak binasalah amalan mereka. Wa finnarihum khalidun, dan mereka ini kekal di dalam neraka. Ayat ini juga merujuk kepada bagaimana pertembungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy. Yang mana sebelum daripada ni mereka lah yang menjaga Masjidil Haram. Jadi Allah Ta'ala kata macam mana dia nak jaga Masjidil Haram? Dia musyrik. Dia nak jaga Masjidil Haram macam mana? Sebab dialah patung-patung ada dekat Masjidil Haram. Okey? Sebab dialah ada patung-patung di Masjidil Haram. Jadi Allah Ta'ala kata siapa sebenarnya hak patut jaga? Ulaika habitat a'maluhum ni, mereka terbatallah, binasalah amalan mereka. Bagi orang-orang yang musyrik ni. Yang patut mengimarahkan rumah Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya yang layak memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa aqamas salah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Ni adalah orang-orang yang boleh mengimarahkan rumah Allah. Okay. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, kita perhabislah ayat hari ni, buku surat ni. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram, apakah kamu menjadikan perbuatan beri minum kepada orang yang buat haji dan perbuatan menjaga memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad pada jalan Allah? Ayat ni adalah templakan. Ayat templakan. Apa templak ni? Templak ni maknanya hujah balas. Hujah balas kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin, yang mana mereka ni dia rasa dia lebih baik daripada orang Islam. Sebab dia jaga Masjidil Haram kot. Dia jaga Masjidil Haram. Orang datang buat haji, dia layan. Orang datang buat haji, dia bagi minum, dia bagi makan. Dia memuliakan jemaah haji. Sebab jemaah haji datang berbondong-bondong kan. Walaupun masa tu mereka musyrik. Tawaf bertelanjang.
Dia pun rasa kita lebih mulia daripada orang Islam. Pasal apa? Kita jaga Masjidil Haram. Sehingga apabila berlaku perang Badar, maka ditawan Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan kawan-kawan dia lah. Maka di saat orang Islam jumpa dengan dia, mereka kata, sesungguhnya kami memakmurkan Masjidil Haram. Kami bagi orang haji minuman. Mana kami mulia lagi daripada kamu. Allah Ta'ala kata apa? Aja'altum siqayatal haj. Mu rasa bagi orang haji minum dan jaga Masjidil Haram tu sama ke dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat dan apa tu? Wajahada fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah? La yastawuna indallah. Allah Ta'ala kata tak sama. Hak mereka buat tu habis sia-sia. Kalau kita tengok ayat ke sebelum ni, ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ayat yang di atas ni. Nah ni, ulaika habitat a'maluhum, mereka itu adalah orang yang rosak binasa amalan dia. Mana kamu bagi haji, jemaah haji minum beribu orang pun, kalau kamu syirik kepada Allah, tak ada manfaat perbuatan kamu. Kamu jaga Masjidil Haram sekalipun. Tuan-tuan, nak jaga mana? Kamu jaga Masjidil Haram ni, kalau kira orang Islam ni paling suci lah. Kalau setakat dia jaga negara, kalau setakat dia jaga satu kementerian, kalau setakat dia jaga, dia buat baik kepada orang Islam, dia bagi motor kepada food panda driver, perbuatan baik, iyalah kita iktiraf dia perbuatan baik. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata perbuatan mereka akan binasa dan mereka kekal di dalam neraka. Pasal apa? Dia buat mileage dia bukan untuk kerana Allah. Kita nak puji dia, baik dia. Dia buat tu untuk apa? Cuba tanya, dia buat tu untuk apa? Dia tak ada saja-saja buat tu. Dia buat tu sama ada nak tunjuk dia baik ataupun mengelabui mata orang-orang Islam. Sebab mungkin dia nak berkuasa di atas orang Islam. Kita pun puji baik. Baiklah. Habis tu bila dia dah dapat apa yang dia nak jaga Islam sebagaimana orang Islam jaga mereka. Tak, mereka. Kita dah bacakan ayat sebelum daripada ni, cerita. Dan sejarah pun membuktikan tidak ada orang yang jaga. Mereka tidak akan jaga orang Islam sebagaimana orang Islam jaga mereka. Apa yang berlaku pada empire penjajah dulu, bila dia dapat tawan Afrika, apa berlaku? Tengok apa yang berlaku di Algeria, apa yang berlaku di Afrika. Dia malah tangkap, ambil, buat balik macam binatang. Buat pameran dekat zoo. Buat pameran dekat zoo. Sampai mati, berapa ribu orang mati. Dalam kapal disombak, bawa rantai. Sejarah tak pernah menipu. Cuba tengok, orang yang puji sangat baiknya orang kafir ni. Cuba perhati sejarah. Fikir sikit. Apa yang telah mereka lakukan terhadap orang Islam. Zaman lah ni mereka menampakkan imej baik. Padahal siapa yang bom Iraq? Siapa yang bom Afghanistan? Siapa yang buat begini? Orang kafir. Kita orang Islam ni lemah lah ni. Lemah apa dia? Kerana mereka cari kemuliaan bukan di sisi Allah. Dia cari kemuliaan pada pandangan dia. Kita ni satu rumpun, satu bangsa, satu negara, satu. Dia lupa kepada satu perkara yang paling utama, ialah
saudara satu agama. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bila kita angkat kemuliaan di sisi Allah, Allah yang memuliakan kita. Tapi oleh kerana kita cari kemuliaan, kehebatan bukan dengan agama Allah, hinalah jadi. Baik. Jadi tak sama. Dia jaga Masjidil Haram, tak sama. Dia bagi orang minum, tak sama dengan orang beriman kepada Allah. Hak ni jaga masjid Allah tapi tak sembah Allah. Yang ni memang tak jaga masjid Allah tapi dia sembah Allah. Siapa lebih baik? Orang sembah Allah. Hak ni bagi jemaah haji minum. Baik tak? Oh, baiklah bagi jemaah haji minum. Hak ni berjihad fi sabilillah, pergi bunuh orang. Oh. Kalau kita kata, baik orang bagi minum lah daripada pergi bunuh orang. Tuan-tuan, hak ni bagi minum kepada jemaah haji, tapi bukan untuk Allah. Hak ni pergi bunuh orang, berjihad fi sabilillah, ini adalah untuk meninggikan agama Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, tak sama dia di sisi Allah. La yastawuna indallah, wallahu la yahdil qawmal zalimin. Dan Allah Ta'ala tidak bagi hidayah kepada siapa yang berbuat zalim. Lalu Allah Ta'ala kata, alladzina amanu, orang yang beriman, wahajaru, kemudian berjihad, berhijrah, kemudian berhijrah, wajahadu, kemudian mereka berjihad, fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, a'zamu darajatan indallah, mereka ni lebih besar pahala mereka, lebih tinggi darjat mereka di sisi Allah, okay, daripada orang-orang yang bagi minum haji tadi, dan daripada orang yang memakmurkan masjid Allah tadi. Dan mereka itulah wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang berjaya sebenar-benarnya. Inilah kejayaan yang kita duk cari pun, kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin nombor satu mesti duduk pada akidah. Akidah kita nombor satu sekali, akidah yang membezakan kenapa memakmurkan masjid dan bagi orang haji minum tu sia-sia. Kenapa yang ni pergi bunuh orang pun Allah Ta'ala bagi pahala? Bukan sebab bunuh orang, tapi sebab meninggikan agama Allah. Adalah kerana iman yang ada di dalam hati mereka. Okey? Kerana iman yang ada di dalam hati mereka. Cuba kalau tiba-tiba yang memakmurkan masjid, yang bagi orang haji itu beriman. Maka besar pahala dia, tuan-tuan. Besar pahala dia. Kerana Allah Ta'ala, dia bagi pahala ni kepada orang yang beriman kepada Allah saja. Jadi jangan kagum kepada kebaikan orang kafir, kerana sesungguhnya kebaikan mereka Allah tak pandang pun. Jangan kagum. Oh, Bill Gates ni bagi foundation charity dia berbilion-bilion. Kita tak pandang pun. Pasal apa? Kalau charity dia pun gimana duit dia? Adalah sampai kepada orang Islam beberapa portion, tapi Allah terima ke tak? Orang Kristian buat charity, kita bagi pack makanan ni berasa banyak dah. Dia punya pack makanan lagi banyak. Tapi dia buat untuk apa? Gimana akhirnya kebaikan mereka? Tak ada. Pasal apa? Yang membezakan kita dengan mereka adalah iman. Yang nak bagi pahala, yang bagi kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita beriman kepada Allah, insya-Allah Allah merahmati dan memberikan ganjaran. Tapi selama seorang itu tidak beriman kepada Allah, maka semua amalan perbuatannya adalah sia-sia. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat dulu. Alhamdulillah hari ini dapat satu muka surat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.